اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 12, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada ia najis yang aini mughallazah, maka disuci akan dia akan najis aini mughallazah, disucikan dengan 7 kali lalu air atasnya, atas najis mughallazah. 7 kali itu salah satu daripadanya, daripada 7 kali itu air tanah. Dan dibilang 1 kali yang pertama, iaitu basuh, yang menghilang ia basuh akan ainnya, akan ain najis mughallazah dan segala sifatnya, sifat najis mughallazah. Dan jika ada ia najis aini hak mughallazah, maka disuci akan dia dengan 7 kali lalu air atasnya. 7 kali lalu air, 7 kali datang air atasnya. Di dalam kitab Arab disebut dengan wurudul ma'. Wurud ni datang. Warada yaridu wurudan. Wurudul ma', itu dalam kitab. Datang air atasnya, atas najis mughallazah. Salah satu daripadanya, daripada 7 kali itu air tanah. Jadi berkaitan dengan menyucikan najis aini mughallazah ni, dia sama saja dengan hak mukhaffafah, sama, mutawassithah sama. Yang pertama, ain najis wajib dihilangkan terlebih dahulu. Itu yang pertama, tu tak ada. Sebagaimana dah hak berkaitan dengan najis mukhaffafah, yang pertamanya dilap terlebih dahulu, kemudian barulah dipercikkan air. Najis mukhaffafah yang terdahulu, dihilangkan airnya dahulu. Dihilangkan airnya dahulu dengan bahawa dilap akan dia. Itu hak najis aini mukhaffafah. Cuma najis aini mutawassithah ni dia tak nyatakan. Najis aini mughallazah pun tidak dinyatakan. Sama saja sebagaimana najis aini mukhaffafah yang terdahulunya bermula kaifiyah, cara membasuh najis aini, maka iaitu jika ada ia najis aini mukhaffafah, dihilangkan akan ainnya dahulu. Tu syarat dia dah. Syarat yang pertama, izalatu jirmiha. Tu syarat yang pertama. Sebab itulah apabila nak menyucikan najis aini, sama je. Izalatu jirmiha, dihilangkan akan jirim tu terlebih dahulu. Jadi bukan hak mukhaffafah sajalah, dihilangkan ainnya dahulu dengan baru dilap akan dia. Bukan najis aini mukhaffafah, najis aini mutawassithah sama, najis aini mughallazah pun sama. Yang pertama, kena hilangkan akan jirim dia. Kena hilangkan jirim
Kalau najis mukhaffafah, dilapkan air kencing kanak-kanak lelaki itu terlebih dahulu, baru dipercikkan air ke atasnya. Sama dengan najis mutawassitah, sama dengan najis mughallazah. Sebab jikalau air najis kita tidak hilangkan, walaupun kita datangkan air ke atas tempat najis, maka air tersebut akan bertambah timbangan. Maka air yang sedikit bertambah timbangan dengan jirim najis, air tersebut dihukumkan najis sekalipun tidak berubah. Sekalipun tidak berubah. Air 2 koloh tu cerita lain lah. Air 2 koloh bertambah timbangan. Air 2 koloh tiba-tiba kucing kecing contohnya, mestilah bertambah timbangan sukatan air, sebab dengan jirim air kencing kucing tu. Tetapi walaupun bertambah timbangan, airnya 2 koloh tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Sebab dia 2 koloh. Bertambah timbangan pun kalau 2 koloh tidak akan dihukumkan najis selagi tidak berubah. Adapun kalau air tidak sampai 2 koloh, walaupun air tu lalu datang jirus atas tempat najis sekalipun, bertepatan dengan kaifiah syarat untuk menunjukkan najis dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun air datang sekalipun, tetapi oleh kerana jirim najisnya tidak dihilangkan, tidak dibuang terlebih dahulu, maka air bertambah timbangan. Sekalian air yang ada di tempat najis itu hukumnya najis sekalian. Kalau kata air yang didatangkan ke atas jirim najis yang tidak dibuang tadi, satu baldi dia panggil sedikit, dia sampai 2 koloh baru dipanggil banyak, tak sampai 2 koloh dipanggil sedikit. Jadi air satu baldi itu dipanggil air yang sedikit. Jadi air sedikit walaupun datang ke atas tempat najis, oleh kerana jirim tidak dihilangkan, maka air yang bertakung di tempat najis itu sudah bertambah timbangan. Itu ayat kitab lah. Apa maksud bertambah timbangan? Mana liter air itu lebihlah daripada sebelum, sebab sudah bercampur dengan jirim najis. Maka air itu sekaliannya dihukumkan najis. Sebab yang pertama, buang jirim terlebih dahulu, sama ada najis mutawassitah ataupun najis mughallazah. Kaifiahnya sama saja. Ini mukhaffafah ke mutawassitah ke mughallazah, kaifiah dia sama. Yang bezanya mukhaffafah memadu dengan percik air. Mughallazah yang bezanya kena 7 kali lalu air, cucuk air, jiruh air. Datang air tu kena 7 kali, air tanah sekali. Itu saja beza dia. Adapun kaifiah yang lain sama sahaja. Buang jirim, datang air ke atas tempat najis, kita pun gonyo, air itu berubah. Kita cerita permulaan, maka air itu hukum najis. Lak molek air najis, air mutanajis, sebab air itu sudah berubah. Dia berubah dengan sifat najis ni, ini ijma' ulama' air itu najis. Kemudian datang kali yang kedua di tempat yang sama, dia punya sifat pun sudah tidak ada. Kali yang kedua tu hilang habis sifat, air tidak berubah, tempat tu hukum suci. Air tersebut masih lagi dihukumkan suci. Bila air tu berpisah dari tempat asalnya najis, barulah air tu dipanggil air mustakmal. Selesai basuhan najis kali pertama. Kalau mutawassitahnya sunat meniga. Kalau mughallazahnya wajib 7 kali selepas daripada tu. Selepas daripada hilang dia punya sifat-sifat. Lepas selesai wajib tu barulah pergi kepada mutawassitah, sunat meniga, mughallazah wajib 7 kali. Tapi caranya cara yang sama sahaja untuk menyucikan najis aini. Jadi sekarang kita bicara hak mughallazah, sama sahaja. Kemudian kita menyucikan najis aini, tiba-tiba dia punya sifat tu agak tak hilang. Contohnya kalau darah di warna tu, kadang-kadang pakaian kita kena darah nyamuk, kita payah nak hilang tu darah nyamuk. Baju kita warna putih pula, baju warna putih, darah nyamuk tu pula,
lama juga duduk di pakaian kita, kemudian baru kita nak basuh, dia kadang-kadang masih lagi ada sifat warna. Mana di tempat darah tu masih lagi ada dia punya warna darah. Mana kita gonyoh masih lagi tidak hilang, maka hukumnya suci. Suci, bukan dimaafkan. Dia suci. Mana dimaafkan ni lain. Dimaafkan ni kalau tinggal sifat tu rasa. Dia sifat ni ada rasa, ada bau, ada warna. Dia rasa ni, mana kalau kita rasa tempat tu masih lagi berasa dia punya najis tu. Tapi kita buat ni, mana berkali-kali dah kita buatnya, tapi masih lagi mana berasalah dia punya najis tu. Tapi yang kita buat tu mana kok dengar kalau dulu kok dia main dengan tanah lah biasanya. Tanah kan untuk kalau ni kita bersabung gitu je lah. Tapi kalau kita rasa tempat tu masih lagi rasa najis tu, berasa licin ke, berasa kasar tu, lah jenis pesen najis tu lah, masih lagi rasa. Dia antara 3 sifat, rasa, warna, bau. Rasalah sifat yang paling keras dia panggil. Mana seolah-olah kalau rasa tu masih lagi ada, dia agak ke berat lagi lah najis tu. Tapi kalau hanya tinggal warna, dia sifat warna ni hak paling cepat hilang. Bau, sifat bau pun kira paling cepat hilang. Tapi kalau rasa ni memang tu sikit lah. Sebab itulah, kalau lah najis macam mana tak tahulah kita nak misal. Kalau warna mudah kita buat misal, warna darah. Kalau bau mudah buat misal. Kalau kita kat dulu buat misal teh ayam munah tau. Munah apa? Panggil apa? Munah tau. Teh ayam munah. Munah ke muneh? Munah. Kan dia lain sikit. Tu kadang-kadang tak cakap kita nak gonyoh, bau dia. Tak yang lain mungkin kurang sikit tau kau ni. Jadi tak yang munah tu dia warna kuning tau. Tu. Dia maknanya kita gonyoh bergosok beru-beru, kita hidu, Allah ada lagi bau. Tu kita mudah buat misal. Tapi kalau buat misal najis yang mana dia punya rasa najis tu licin, kasar, kepada nak hilang apa benda najis, wallahualam, apa yang nak misal. Tapi kalau betul lah, kalau ada najis yang mana sifat rasa dia tu maknanya sukar untuk hilang, lepas kita gonyoh gahar-gahar, kalau dah kita kata 3 kali sekurang-kurangnya, tiba-tiba masih lagi ada rasa najis itu, maka dimaafkan juga, bukan suci. Dimaafkan juga, maknanya masih lagi dikira najis tetapi dimaafkan. Kalau kemudian adalah klorok ke apa ke yang sabung yang lebih keras sikit, yang boleh menghilangkan dia punya sifat rasa tu, wajib kita kena buat semula. Wajib kena buat semula, sebab dia hanya dimaafkan juga, tidak dihukumkan suci. Berbeza kalau tinggal sifat warna sahaja, adapun sifat bau sahaja, hukumnya tuhron hakikian, dia panggil suci sungguh. Kemudian kita boleh warna darah di baju putih kita tu, kalau kita pakai klorok kemudian boleh menghilangkan dia punya sifat warna sedikit itu, tak wajib kita ulangi balik, tak wajib. Sebab apa? Dikira suci dah, dikira suci tuhran hakikian dah kitab disebut, suci sungguh-sungguh dah. Kalau hanya tinggal sifat warna sahaja ataupun tinggal sifat bau sahaja. Yelah, kadang-kadang ada najis yang kita pegang dia, lepas tu kita basuh dengan sabun pun kadang-kadang tak hilang. Mana kita Allah lah, tak hilang. Mana kita lebih dari sabun dah tangan. Tapi kalau kita hidu tu memang dia bau, dia agak keras sikit lah. Ada najis seumpama tu. Jadi hak tu tangan kita suci. Bukan kata najis
tetapi dimaafkan, bukan. Berbeza dengan kalau tinggal dia punya rasa. Rasa tak hilang, maka dia kekal najis, cuma dimaafkan juga, dengan bahawa kalau kemudian kita boleh nak menghilangkan balik sifat rasa tu, wajib kita hilangkan pula. Kalau kita jumpa sabun hak lebih keras ke contohnya, dia hak sifat rasa, dia kira hak tu hak sifat yang paling keras lah kita kata. Kalau sifat rasa tu masih lagi ada, jadi seolah-olah najis itu masih lagi ada. Sebab itulah tidak dihukumkan suci, hanya dimaafkan juga kerana kesulitan. Adapun hanya sifat warna ataupun hanya sifat bau, itu hukumnya adalah suci. Walaupun warna tu daripada najis mughallazah sekalipun, darah babi sekalipun, walaupun bau tu daripada najis mughallazah sekalipun, tahi air kencing babi sekalipun, akhirnya tinggal warna darah babi, bau air kencing tahi babi contohnya, kita gonyoh dah tak hilang juga, maka hukumnya suci. Bukan kata najis hanya tapi dimaafkan, bukan. Hukumnya suci. Kalau hanya tinggal sifat warna ataupun hanya tinggal sifat najis, sifat bau, walaupun daripada najis mughallazah sekalipun. Hak berkaitan dengan wajib hilangkan sifat najis. Hilangkan ain tu permulaan, kemudian hilangkan sifat najis, rasa, warna dan juga bau. Cuma yang sama hukum, yang sama hukum antara sifat rasa ni adalah satu najis, dia tinggal dua. Sifat warna tak hilang, sifat bau pun tak hilang, daripada satu jenis najis. Barulah hukum dia sama dengan tinggal hanya sifat rasa. Tapi waktu Wallahu'alam najis apa? Warna pun nak hilang, bau pun nak hilang, tapi daripada satu najis. Kalau najis lain-lain, situ ada kena darah sebelum tu. Jadi warna darah tinggal, dah hilang. Tapi tempat yang sama kena tayammuna pula, bau tak hilang, atau suci sebab dia najis lain-lain. Ni satu najis, sifat dia tinggal dua. Sifat warna kekal, sifat bau kekal. Dia sama macam tinggal sifat rasa sahaja. Maknanya dimaafkanlah. Boleh dah semayang dengan pakaian, kalau pakaian lah, tapi masih lagi dihukumkan najis, cuma dimaafkan. Gitu je. Najis apa? Warna pun payah nak hilang, daripada najis yang satu. Daripada najis yang satu, tempat yang sama. Dia kata daripada najis yang satu, kemudian sifat warna yang tinggal, sifat bau yang tinggal di tempat yang sama. Daripada najis yang satu. Najis apa? Warna payah hilang, bau payah hilang. Di darah ni tak ada bau. Kalau tak tayammuna, rasanya warna tak ada, bau je. Najis apa? Ada dua-dua. Air kecing, warna mudah je hilang kecing ni. Kadang-kadang bau je. Air kecing kucing contohnya, sifat warna mudah je hilang, tapi sifat bau tu payah. Kita pakai sabun dah kadang-kadang, Allah, kalau kita yalah kadang-kadang kan, dia kecing di selipar, maknanya kita basuh tu, gonyoh gahar tu, Allah, lama dah. Tapi kalau kita ambil sifar, kita cium, memang ada lagi bau dia. Tapi kalau warna tak ada, dia bau je. Ni tak ni, satu najis, sifat warna tak hilang, sifat bau tak hilang. Satu najis, kemudian sifat dua tu pula berada di tempat yang sama. Maka hukumnya sama dengan tinggal sifat rasa. Dimaafkan, tetapi tidak dihukumkan suci, hanya dimaafkan daripadanya, tidak dihukumkan suci. Bila dimaafkan juga tidak dihukumkan suci, kita fahamlah bahawa kalau kemudian kita jumpa satu bahan yang boleh menghilangkan balik sifat
yang dimaafkan tadi tapi tak dihukumkan suci, kita kena buat semula. Berbeza dengan tinggal warna saja, tinggal sifat bau saja, hukumnya suci. Kemudian kita ada pula boleh cari macam yang sebut tadi, klorok, dia boleh menghilangkan dia punya warna darah di pakaian putih kita. Wajib tak kena buat semula? Tak wajib, sebab dia suci dah. Itu berkaitan dengan sifat najis. Di sifat najis ni sama walaupun najis mughallazah sekalipun. Dan jika ada ia najis aini mughallazah, maka disucikan dia dengan 7 kali lalu air atasnya. 7 kali lalu. Ni saya sebut dah lepas ni. Lalu ke, cucu ke, jiruh ke, bilah ke, arak disebut wurudul ma', datang oleh air. Datang oleh air, bukan datang najis ke atas air. Dia berbeza di situ. Ni air yang sedikit ni, air yang sedikit. Syarat nak menyucikan najis dengan menggunakan air sedikit adalah wurudul ma'il qalili 'alal mahallil mutanajjisi, datang oleh air yang sedikit ke atas tempat yang kena najis. Datang oleh air yang sedikit. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab-mazhab lain tak ada timbul isu. Air datang ke, air menanti ke, air sedikit sekalipun, dia hanya najis apabila berubah. Dia hanya najis jikalau berubah. Sehingga kan bertambah timbangan. Contohnya, air 1 baldi jatuh tak cicak. Memanglah tak cicak tu dia ada jirim dia. Maka air tersebut pastilah bertambah timbangan. Dia bertambahlah dengan campur ngejirim tak cicak tu. Contoh pandangan mazhab Maliki dan pandangan Imam Nawawi sendiri, tidak akan dihukumkan air dan benda itu najis selagi tidak berubah. Selagi tidak berubah. Sebab Nabi sebut dah kan berkaitan dengan air, tidak akan menajiskan akan air melainkan illa ma ghalaba ala ta'mihi aw launihi aw rihihi. Maknanya air itu tak akan jadi najis melainkan apabila berubah oleh rasa, warna dan bau, baru najis. Lepas tu hadis kata iza baral ma'u kullatain lam yahmil khubusa tu, bila air sampai dua kolah maka air tidak akan menjadi najis. Nabi kata kan, satu hadis Nabi kata air tidak akan menjadi najis melainkan berubah sifat, melainkan berubah sifat, rasa, warna ataupun bau, bahawa air itu najis. Kemudian hadis yang lain pula Nabi kata air yang sampai 2 kolah tidak akan menjadi najis. Air yang sampai 2 kolah tidak akan menjadi najis. Tapi mafhumnya, kalau tak sampai 2 kolah najis tau. Dan Nabi kata sampai 2 kolah tidak akan jadi najis air tersebut. Mafhumnya bahawa kalau tak sampai 2 kolah jadi najis. Nabi kata tak, jangan duk kata lah. Dia berarti situ je. Dan mazhab Syafi'i pakai mafhum dia pula. Nabi kata air sampai 2 kolah tidak akan menjadi najis. Kalau tak sampai, najis lah. Ambil mafhum daripada hak Nabi kata apabila air sampai 2 kolah tidak akan jadi najis, maknanya kata sampai 2 kolah jadi najis. Itu mafhum dia panggil. Setengah tak pakai. Sebab apa? Mafhum tu bukan Nabi kata, tu hak kita. Bukan Nabi kata. Hari kau tu pula. Sebab itulah pandangan mazhab Maliki, pandangan Imam Nawawi, dia walaupun air tak sampai 2 kolah, selagi tidak berubah tidak akan dihukumkan najis. Walaupun tak cicak tu jatuh ke dalam air 1 baldi, memanglah air itu akan jadi bertambah timbangan dengan jirim tak cicak, tapi air itu tetap tidak dihukumkan najis selagi tidak berubah. Berubah barulah ijma' ulama hukum najis. Jadi pandangan mazhab lain ni dia tidak ada kaitan dengan air datang dengan air menanti ketika menyucikan najis. Hak kata air datang tu mazhab Syafi'i kita. Urudul ma'il qalili 'ala al-mahallil mutanajjisi. Dia syaratnya air tu mesti air yang warid dia panggil, bukan air yang maurud. Warid ni air yang datang. Air yang dicucur, dijiruh, dibilah ke atas tempat najis.
Kena air tu warid, air yang datang. Jangan air maurud. Maurud air yang didatangkan oleh najis. Didatangkan oleh najis. Mana air yang sedikit menanti. Walaupun najis tu hanya ada sifat sahaja, tidak ada jirim, maka air tidak bertambah timbangan sekalipun bila didatangkan najis ke atas air sedikit, mana air tu sedikit tiba-tiba didatangi oleh najis. Jadi air sedikit lemah dah. Najis datang pula jadi 2 kali lemah, maka air tu jadi najis walaupun tidak berubah. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Beza antara air yang warid dengan air yang maurud. Air yang datang dengan air yang didatangkan oleh najis, mana air menanti. Macam cerita yang lepas tu lah, orang tua kita kan dulu-dulu kan, dia basuh-basuh tu, dia ada 2 beseng contohnya. Beseng tu yang kedua tu dia buang air dulu, dia pun capuk pakaian atas dia. Kalau pakaian tu najis lah. Tapi orang tua-tua kita dulu basuh pakaian tu, pakaian peluh je, bukan najis pun. Jadi kalau pakaian tu tak najis, air menanti pun tak apa. Kalau tak najis, mana air satu beldi, sipur situ, baju kita pakai awak kerja. Ada orang tulis dalam FB, dia kata cara tu cukup mustahak nak kena tahu. Kalau tempat yang keputusan air habis, nak macam mana ni? Air tak ada. Kan tengok kan tempat-tempat tak ada air tu kan, Allah nak kena angkut air. Kalau kita buat mewah agak lelah tu kan mengangkut. Mana air satu berdi, pakaian kita hanya berpeluh saja, kita pun datangkan ke atas air satu berdi. Tak ada isu tu sebab bukan najis. Kita pun kicau, hilanglah sifat bau busuk di pakaian kita tu. Kita perah, kita jemur. Air tu kekal mutlak, ambil semayang boleh. Air tu kekal mutlak. Air yang telah digunakan kan, musta'mal lah. Musta'mal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Ingat baik, musta'mal ni air telah digunakan, isim maf'ul, itu lughah bahasa Arab. Kita bicara sekarang ni musta'mal hukum fiqh, musta'mal hukum syarak. Musta'mal hukum syarak ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas ataupun yang telah digunakan untuk menyucikan najis. Itu baru panggil musta'mal. Air digunakan untuk menyucikan najis, berubah air dipanggil air mutanajis, air yang kena najis. Kemudian apabila hilang habis dah sifat najis, air tidak berubah, tempat tu hukum suci, air itu dipanggil air musta'mal. Jadi air musta'mal, air digunakan untuk mengangkat hadas dan menyucikan najis. Adapun air yang kita gunakan untuk menyucikan pakaian yang hanya kotor sahaja, air kekal mutlak. Maknanya air satu berdi, kita pergi pakaian busuk kita berpeluh kerja ni bukan najis, kita kicau tak dalam tu, perah, kita pergi jemur lah. Tak nak ambil semayang pula tu, tak apa-apa. Air kekal mutlak, sebab hanya menyucikan pakaian kotor, bukan menyucikan pakaian najis. Jadi kalau air datang pun tidak ada masalah, sebab kita bicara syarat air datang, jangan air sedikit menanti, najis datang ke atasnya, hanya najis, bukan bicara kotor. Ada ni. Jadi hak syaratnya datang air ke atas tempat yang kena najis. Tu kena jaga molek lah tu dalam mazhab Syafi'i kita lah. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau saya sebut minggu lepasnya, dialah kadang-kadang kita ni ketika nak membasuh tangan, ketika nak makan, kita nak makan tu kan, kalau hak jenis ada hak basuh tangan tu tak apalah, haknya tak ada. Dia mari ni mari bekas air, lepas tu pakat dia celup tangan. Kalau tangan masing-masing kotor tidak ada masalah. Kalau tangan hanya masing-masing kotor tidak ada masalah. Air itu kekal mutlak. Oh ni masuk tangan, oh ni masuk tangan, oh ni masuk, kekal mutlak. Tapi kalau tangan tak ada najis, najis mana kita main masjid tadi? Yelah masa duduk masjid tadi tak sedar tu, kita duduk main jerawat, kuti. Oh darah, dicium pula. Ada kan dia tengok kan, kata biar benda gitu, dia dapat waktu tu tengok, dia ambil, dicium. Bau tu lah apa? Bau nanoh. Ni jerawat ni dia ada nanoh, dia ada darah. Ada ni. Dia kuti tu keluar nanoh, keluar darah. Apa hukum nanoh? Najis. Apa hukum darah tu? Najis. Lepas tu pipi dia najis, tangan dia najis. Tak sedar.
sementara tunggu isyak. Lepas tu isyak dia semayang dengan najis. Di pipi dia najis, di tangan dia najis. Tapi mujurlah sebab darah nanah tu hak sendiri, dimaafkan, memang hak sendiri. Tetapi oleh kerana sengaja pecahkan, dimaafkan jikalau sedikit. Kalau sendiri betul benar, darah nanah yang pecah sendiri, banyak mana pun dimaafkan. Darah kita si darah pacat, banyak mana pun berjeruk di betih kita, dari kepala kak kita, itu dimaafkan, semayang kita sah. Nanah tu, nanah bisu kita, dia pecah sendiri. Sebab bila bisu tu dia masuk panggil, bisu tu masuk tu, dia pecah sendiri, masuk dia panggil. Jadi mana, banyak mana nanah ada dalam bisu. Najis memang najis, tapi dimaafkan sebab kita sendiri. Tapi kalau kita yang pecahkan, tu jerawat ni kita yang buat, kita yang kuti. Walaupun darah tu hak kita sendiri, walaupun nanah tu hak jerawat kita sendiri, dimaafkan hanya jika sedikit. Tapi memanglah sedikit je, takkan banyak. Bukan dah keluar, dah sikit je. Mana najis, tapi dimaafkan kerana sedikit. Tapi tangan kita najis, tiba-tiba kita pun masuk tangan kita ke dalam air tadi. Maknanya apa? Najis datang ke atas air yang sedikit, maka air itu dihukumkan najis sekaliannya. Walaupun tak berubah, sebab tak ada apa pun di tangan kita ni, hak bekasan darah dengan nanah hak jerawat kita sahaja. Yang gitu je lah. Bahkan kalau kita makan tanpa basuh tangan, hukumnya haram. Sebab apa? Kita makan berserta dengan najis yang di tangan kita. Tapi kalau kita basuh pula, kita pergi datangkan ke atas air yang sedikit, hak dalam buah air tu kan, maka air tu jadi najis. Tangan kita takkan ada suci. Itu ya, hak nak kena jaga. Kalau jenis mari tu, lepas tu datangkan. Cuma kalau hak ni, hak sebelum makan, selepas makan jangan buat gitu. Ada juga selepas makan, dia mayah air, dia bukan, kalau hak tu senang, orang apa tu basuh tangan tu senang. Ni dia mayah air, lepas tu kita hak sudah makan ni celup. Kita makan apa? Kita makan ni ayam, daging, ikan. Ayam, daging, ikan kita makan tu, sama ada kita gula ke, singgang ke, apa ke, ketika gula tu darah tu akan keluar kembali, maka hukum najis. Di tangan kita ni hukum najis, bukan hukum kotor, hukum najis. Sebab apa? Sebab darah yang keluar daripada celah-celah daging tu adalah najis. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Walaupun jumhur pandangan ulama, darah yang ada di celah-celah daging ke, ayam ke, ikan ke, dihukum suci. Itu senanglah hukum suci. Tapi kalau kita sebut hukum najis, memang orang akan jadi pelik. Jadi kalau darah tu hukum najis, apabila kita gula ke, kita singgang ke, gelegak-gelegak, mesti darah akan keluar. Jadi darah tu kekal hukum najis. Dia menajiskan kuah gula, dia menajiskan kuah singgang. Tapi dimaafkan pada makan sebab tak ada arah, tak ada jalan keluar. Tetapi kalau kena pakaian, kena tubuh, wajib kena basuh untuk bawa pada sembahyang. Dan kalau makan masuk dalam mulut dimaafkan, takkan kena pakaian, kena tubuh tidak dimaafkan. Hak makan tu tak ada arah dah. Hak kena pakaian tu kita gelojoh ke bulu, lapor ke macam mana. Siapa kuah gula kena baju kuah gula, tu kita gelojoh tu boleh jaga. Hak nak makan macam mana kalau tidak dimaafkan? Ini atas pandang kata darah tu kekal najis. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i kitanya sama dengan kebanyakan mazhab-mazhab yang lain, darah yang ada dalam kuah, darah yang ada dalam daging tu, darah yang ada dalam ayam, ikan tu suci. Tu senang tu. Jadi mana kalau dihukumkan najis, mana tangan kita najis. Jadi macam mana kita nak datangkan najis ke dalam air sedikit? Kalau tidak dihukumkan najis, hanya hukum gitulah. Panggil ke apa? Sudah kita makan, panggil kotor. Nak panggil kotor, nak mana sabah saat ni kita makan kotor pun panggil apa? Sekadar air najis lah, panggil najis. Pakai pandang waktu tak najis. Tangan kita panggil, basuh kotor. Jadi kotor di tangan kita ni ke apa? Tu kita makan tadi kan, kotor? Comong.
Dah lah takkan nak panggil. Oh, pergi basuh tangan kotor tu. Kotor apa? Kotor tu bukan gula. Oh, gula kotor dek. Yang kita makan. Gitulah. Tapi mana kalau atas pang kata tak najis, tak apalah. Kita datangkan tangan kita yang penuh dengan kuah gula kita makan tadinya, tak ada masalah lah. Tapi atas pang kata najis, tak boleh buat gitu. Sebab apa? Sebab air tu sedikit, kemudian datangkan tangan ke atas. Dia gitu. Ni cerita dulu-dululah. Sekarang tak ada dah. Semua orang ada bekas tangan belakang dah. Tapi hak basuh masuk tangan sebelum kita makan tu, tengoklah. Kalau hanya tangan kita kotor sahaja, tangan kita bukan ada bukan kotor pun, mana kita nak bagi tangan basuh, barulah makan nasi tak lekat tangan. Tu tak apalah. Tapi jangan ada najis, kita datangkan najis ke dalam air yang sedikit. Jadi berkaitan dengan syaratnya datang air. Najis mughalazah pun sama, datang air. Maka disuci akan dengan 7 kali lalu air atasnya. Lalu makna apa? Datang, cucu, jiru samalah. Bilah sama. Datang air atasnya, atas najis mughalazah. Salah satu daripadanya air tanah. 127 tu air tanah. Kemudian air tanah tu nak letak di awal pun boleh, nak letak di tengah pun boleh, nak letak di akhir pun boleh. Sebab apa dalam hadis Nabi pun ada riwayat menyebutkan ulahunna biturab. Tu ulahunna biturab. Ada kata ihdahunna biturab. Tu atas pandangan-pandangan lah. Sama ada janji 7 kali tu dengan air tanah sekali. Dengan air tanah sekali. Tapi nak comel air tanah ni bubuh di sebelah hadapan lah. Sebab kalau air tanah bubuh di yang ketujuh, takkan kita nak tinggal air tanah pula. Kita kena cari air putih lain pula jadinya. Tapi asalkan ihdahunna biturab, salah satu kena ada air tanah. Salah satu dengan air tanah. Air tanah ni air yang keruh. Air yang keruh. Bukan air tanah jadi macam lumpur, bukan. Air yang keruh. Mana kalau kata musim banjir tu, ya dah tu. Ya tu. Kalau musim banjir tu kan air sungai coklat tu boleh tu. Air tanah tu. Air tu berwarna keruh. Tu air tu dipanggil air tanah dah. Bukan siapa ke nak jadi tanah tu banyak, bukan. Hanya nak supaya air tu jadi keruh. Jadi 7 kali tu salah satunya dengan air tanah. Dan dibilang 1 kali yang pertama. Sekarang ni 7 kali. Mana hak nak bilang 1 kali yang pertama? Hak yang pertama hak mana? Iaitu basuh yang menghilangkan ia basuh akan airnya dan segala sifatnya. Itu baru panggil basuhan kali yang pertama. Macam sama juga kita menyucikan najis mutawassitah. Bila nak bilang kata kita menyelesaikan basuhan najis kali pertama yang diwajibkan selepas hilang sifat. Kita datang kali pertama, sifat dah hilang lagi. Datang kali kedua, sifat tak hilang lagi, kita katalah. Datang kali ketiga, barulah hilang sifat. Suci dah tempat tu, barulah panggil basuhan kali yang pertama yang diwajibkan. Lepas tu barulah sunat meniga. Ada ni. Sama dengan hak mughalazah, hak wajib 7 kali. Hak tadi kita hak najis mutawassitah sunat meniga. Tapi sunat meniga ni manakah kita nak bilang hak kali pertama hak wajib selepas hilang sifat? Barulah kali kedua sunat, kali tiga sunat. Sekarang ni najis mughalazah 7 kali wajib. 7 kali tu wajib. Tapi yang pertama tu nak bilang hak mana? Bilang selepas hilang segala sifat. Mana kita datangkan air, kita gonyong-gonyong, tak hilang lagi sifat dia. Sifat najis mughalazah tu, air kencing ke tahi ke. Kali yang kedua barulah hilang sifat. Itu barulah pinggan kali yang pertama. Lepas tu datang lagi 6 kali. Jangan kita bilang dah, ni sekali dah. Sifat dah habis lagi. Sekali dah kan? Dah bilang lagi. Kali yang kedua, kita kata dah hilang lagi sifat. Tak bilang kali pertama. Kali yang ketiga hilang sifat. Barulah kali yang pertama. Lepas tu tambah lagi 6 kali.
Macam beginilah. Ini cerita bab lain lah, bab wuduk. Kita berwuduk sunat 3 kali. Bila nak bilang sekali wajib tu? Rata. Barulah sunat kali kedua, sunat kali yang ketiga. Tiba-tiba kita basuh tangan apa semua dah 3 kali. Tengok-tengok di tangan ada sisik, ada getah. Mana apa ni? Kita sekali pun tak ada lagi. Sekali pun tak ada lagi. Sebab apa? Sebab tak rata lagi. Kita pun buang sisik, buang getah di tangan, kita pun basuh tempat tu. Barulah panggil selesai basuhan wajib kali pertama. Barulah sunat pula kali yang kedua, sunat pula kali ketiga. Tadi saya buat 3 dah tadi. Nak panggil 2 ataupun 3 kena ada nombor 1. Bila nak panggil basuhan nombor 1, rata sekalian. Dan sekarang ni ada sisik di tangan, ada getah di tangan, rata tak lagi sekalian, tak rata lagi. Boleh lagi basuhan wajib kali pertama, belum panggil sekali lagi. Dah nak ambil 2, 3, macam mana sekali pun tak ada. Tapi kita buat macam 3 dah kita buat tu, tapi tak bilang 3. Sekali pun tak bilang lagi. Tapi buatnya 3 pun tak. Buatnya 3. Tengok-tengok ada, ada sisik tangan, ada getah tangan. 3 tadi, panggil 3 dah. Sekali pun tak panggil 3 macam mana? Buang sisik, buang getah, ratakan tempat tu, barulah dapat basuhan wajib kali pertama. Barulah sunat semula, basuh kali kedua tangan, sunat semula, basuh kali ketiga tangan. Jadi gitulah. Nak bilang sekali tu hak kata. Nak bilang sekali basuh najis mutawassithah, hak wajib tu kena hilang sifat. Barulah sunat meniga. Nak bilang sekali daripada 7 basuhan wajib najis mughallazah tu, dia kena hilang sifat. Baru bilang sekali. Barulah datangkan air kali kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Salah satunya air tanah. Jadi air tanah ni aulanya di permulaan ataupun di tengah, jangan di kesudahan. Sebab kalau air tanah ni di kesudahan, jadi mana kena cari air putih lah pula je, tak sedap lah kitanya. Air tanah ni sekurang-kurang sekali. 7 air tanah pun tak apa. Ada ni 7 air tanah pun tak apa. Sekarang ni pakaian kita contoh, pakaian kita kena najis mughallazah. Air sungai musim banjir, air sungai tu warna coklat, kita pergi gahar, hilang sifat najis di pakaian kita. Air lalu 7 kali, tapi 7 kali tu air tanah belaka, tak apa. Sebab air tanah air mutlak. Kalau air tanah tidak air mutlak, macam mana air tanah digunakan salah satu dari 7 kali hak wajib untuk menyucikan najis mughallazah? Kalau air tanah bukan air mutlak. Jadi air tanah air mutlak, walaupun kita yang mengkeruhkan sekalipun air mutlak. Dia kalau hak air sungai tu bukan kita yang mengkeruhkan. Ini air dalam bekas, kita yang bubuh tanah, kita yang mengkeruhkan. Air mutlak, bubuh dengan tanah, air mutlak. Sebab dikira air dengan tanah ni asalnya tak boleh nak pisah. Asal dia lah. Tapi lepas buat kerek lah, buat bekas lah, buat apa dia, air dengan tanah ni dia cerai. Asalnya air dengan tanah boleh pisah. Tak boleh pisah asal dia. Maka air dengan tanah tak boleh pisah ni. Bila air berubah kerana tanah, air tu kekal mutlak. Jadi bila air tu air mutlak, tiba-tiba kita basuh najis mughallazah ke 7 air tanah, sebab kita pakai sungai keruh tu je, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma sekurang-kurangnya wajib sekali air tanah. Kalau tak ada air, kalau tidak basuh air tanah sekali, 1000 kali air putih pun takkan disuci. Mana 1000 kali? Kita kata pakaian kita kena najis mughallazah. Pakaian kita tu kita bubuh di air sungai tu. Bubuh situ. Air sungai lalu tapi air jernih. Berapa kali lalu air? Takkan hukum suci. Walaupun 1000 kali, 1,000 kali pun air sungai jernih tu lalu. Sebab apa? Sebab tidak tanah pun lagi. Pada ni. Kalau katalah tangan kita tu nak kena najis mughallazah, kita basuh tangan, basuh tak mudah dengan sabung lah, dengan apa dah, kena buat dengan tanah dah, maka kita masih lagi dihukumkan najis. Bila tangan kita dihukumkan najis mughallazah, kalau kita berwuduk, kita mandi wajib, berwuduk, basuh muka, basuh tangan sampai siku, tempat kita hak najis mughallazah tidak mengangkat hadas, wuduk kita tidak sah.
Kita mandi wajib. Jadi air rata di kawasan hak najis mughallazah ni, sebab kita tidak tanahkan lagi, tidak membasuh dengan air tanah sekali ni, maka tempat tu tidak akan terangkat hadas besar. Atau kalau tempat tu masih lagi kekal najis mughallazah. Jadi kalau kita berwuduk, basuh tangan sampai ke siku di tempat yang kena najis mughallazah, yang belum kita basuh dengan air tanah sekali, mungkin air biasa tu mungkin puluh-puluh kali dah, takkan hukum suci. Maka bila kita berwuduk, maka wuduk kita tidak sah, sebab di kawasan yang najis mughallazah tidak akan terangkat hadas besar, hadas kecil kalau kita berwuduk. Kalau kita mandi wajib, kita ratakan air satu tubuh di tangan kita yang masih lagi belum kita basuh dengan air tanah, yang masih lagi dihukumkan najis mughallazah, tidak akan terangkat hadas besar di kawasan najis mughallazah. Kalau berlaku seumpama itulah. Kalau berlaku seumpama itu. Jadi kalau najis mughallazah ni kita menggunakan air jernih 1000 kali sekalipun, selagi tidak salah satunya dengan air tanah, tidak akan dihukumkan suci. Sekurang-kurang mestilah kena air tanah sekali tu, sekurang-kurang 7 kali pun tak apa. Kemudian dibilang 1 kali pertama selepas hilang sifat. Kita nak kata lepas suci tak boleh, sebab tak suci lagi. Adapun kalau najis mutawassitah, manakah nak bilang hak kali pertama, hak suci tu, tu kali pertama, lepas tu sunat meniga. Tapi kalau hak mughallazah ni, manakah dibilang 1 kali yang pertama, hak lepas suci, tak boleh kata gitu, sebab belum suci selagi tidak 7 kali sekali dengan air tanah. Bila nak bilang basuh kali pertama, selepas hilang sifat. Lepas hilang sifat tu, kalau najis mutawassitah, hukum suci dah. Tapi ini najis mughallazah, dipanggil hilang sifat, tapi tak panggil suci lagi. Nak suci selepas daripada lalu lagi 6 kali dengan air pertama tadi di 7, salah satunya dengan air tanah. Jadi nak bilang sekali lepas hilang sifat. Nak bilang sekali basuh najis mughallazah sehingga hilang sifat suci tempat tersebut, barulah kita membasuh najis yang wajib kepada kita untuk basuhan pertama. Kemudian sunat meniga, lalu air kali kedua boleh pada sunat, lalu air kali ketiga boleh pada sunat, lalu air kali kedua air kekal mutlak, lalu air kali kedua air kekal mutlak. Adapun hak mughallazah ni semua akan jadi air mustakmal belaka, sebab dia untuk menyucikan najis. Hak 7 kali tu, tapi nak bilang kali pertama, dah kita ni comel ni, selepas basuhan yang menghilangkan akal, ain dan segala sifatnya, sifat najis mughallazah. Jadi selesailah pembicaraan kaifiah menyucikan najis aini, mukhaffafah, mutawassitah dan juga mughallazah. Adapun jika ada najis itu hukmi, sama ada hukmi itu mukhaffafah ke, sama ada hukmi itu mutawassitah ke, sama ada hukmi itu mughallazah, kaifiahnya macam mana cara nak menunjukkan najis hukmi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.